kita punya agenda utama kita, iaitu kita nak trade lah untuk pada malam ni, sesi live trade bersama tuan-tuan sekalian. Kalau ada setup kita akan share. Alright. Jadi untuk malam ni saya akan lihat dulu Forex Factory. Kita akan bacakan mengenai pergerakan market yang mana sekiranya fundamental dia bertepatan dengan kita punya technical, insya-Allah dia punya perjalanan dia boleh pergi lebih jauh lah. Kita nak tahu lah apa yang fundamental ataupun fundamental news yang boleh memberi impact pada trading kita pada minggu ini. Okay, so kita bacakan scanner dulu sebelum kita masuk ke economic calendar. Scanner merupakan kata apa, macam major pair lah, major pair plus GJ antara pilihan-pilihan trader, pair yang pilihan trader, yang mana kalau ikutkan pada malam ni kita dapat kesan secara kasar bahawa USD sudah dapat momentum semula lah. Adakah ia momentum yang lama ataupun dia momentum yang sekadar kenaikan yang sementara untuk dia turun semula, jadi kita kena tunggu pada malam ni. Jadi apa yang berlaku pada Euro USD pada setakat malam ini, kita dapat lihat sepanjang hari ini ada berlaku penurunan ataupun USD strong. Kita dapat lihat kat sini bearish kembali masuk ke dalam market sama dengan pair GU. So untuk Euro USD kita dapat lihat penurunan sebanyak negatif 0.66% ataupun 45 pip lah pergerakan sepanjang 6 jam lepas. Manakala GU dia turun sebanyak negatif 0.5%. Ini boleh dikatakan sebagai suara kuku ataupun not that very strong lah orang kata tu dia. Not that very strong punya bearish. Kalau nak strong bearish kita boleh katakan dalam 1.1 lebih lah. 1 point lebih ke atas. Itu orang kata strong bearish. Dan kita kena tengok di time frame lebih besar, di daily ataupun di weekly sama ada dia nak betul-betul naik ataupun dia nak buat correction. So kiranya dia macam orang kata di late wave yang ketiga tu biasanya orang kata strong lah. Strong bearish, strong movement. Akan gerak satu arah untuk beberapa hari. Untuk UJ dia naik sebanyak positif 0.86, yang mana kita dapat tengok pada 3 minggu lepas JPY jadi strong, tapi pada minggu ni sejak hari semalam, hari Isnin sampai ke hari ni kita masih dapat lihat JPY masih lagi lemah banding dengan US dollar. Dan kedudukan semasa hari ni, kenaikan hari ni 6 jam lepas saja dah naik dekat 105 pip. Dan kenaikan pada hari ini adalah 0.92%. Untuk U-Shave kita dapat lihat price agak sideways. Ini menunjukkan USD dan CHF adalah sama dia punya strong dia, dengan pergerakan dia agak sideways 0.06%. Jadi di bawah 0.2% biasanya kita kata memang price sideways. Untuk UCAD pun sideways, tapi untuk 6 jam lepas kita dapat lihat di sini price sudah patah ataupun dia sudah break kawasan support. So break kawasan support biasanya dia akan buat lower low lah, dan biasanya dia akan retrace balik ke tempat yang dia sudah patah sebelum ni. So pergerakan pada malam ini saja dah 0.6% untuk UCAD. Untuk AUD, NZD dan Kiwi Dollar kita dapat lihat pelemahan ketara pada Kiwi Dollar. Untuk AUD dia agak strong banding dengan USD. Negatif 0.35 saja pergerakan, walaupun USD lagi lebih strong pada AUD, tapi banding dengan Kiwi Dollar pergerakan dia adalah negatif 0.82%. Ini malam ni kita boleh katakan JPY dan NZD lah antara currency yang paling lemah untuk malam ni, diikuti dengan Euro lebih kurang macam itulah kita daripada pandangan kasar kita. Dan untuk DJ kita dapat lihat kenaikan sebanyak 0.36% ataupun 66 pip. Jadi JPY lemah, biasanya itulah UJ dan GJ pun akan naik bersama-sama lah. Dapat lihat di sini punya correlation dia. Jadi untuk economic calendar pada hari Isnin semalam, USD bank holiday. Mungkin semalam kita dapat lihat pergerakan USD tidak begitu kuat. 11 malam ada FOMC Wallace Peak, dan tidak ada sebarang big impact news lah kecuali pada esok hari. So hari ni pun tak ada big impact news, tapi kita dapat lihat market bergerak secara kuat lah walaupun tidak ada big impact news. Untuk 1 Jun hari Rabu ada Australian dollar punya big impact news GDP kuartal per kuartal.
dijangka untuk GDP kali ini berkurang berbanding dengan kuartal yang lepas. Kuartal lepas Australia merekodkan 3.4%, manakala forecast kali ini adalah 0.6%. Adalah sangat-sangat lemah. Jadi untuk seterusnya ada 10 malam Canadian dollar, ada overnight rate pertukaran. Jadi boleh dikatakan Canadian dollar dijangka strong kerana bank rate dinaikkan sebanyak 50 poin. Jadi ini banyak ni sebenarnya. Jadi mungkin Canadian dollar akan kembali strong dalam masa sekiranya news ni keluarlah pada 1 Jun pada esok hari. Jadi untuk peminat dolar pula ada ISM Manufacturing PMI. Dia punya pergerakan dia punya jangkaan dia adalah melemah atau sebanyak 55.4 banding dengan bulan lepas. Bulan ni dijangka 54, beza 1 poin. Untuk job opening juga dijangka berkurang. So forecastnya boleh dikatakan pada bulan Jun ni adalah USD akan jadi lemah. Sama ada betul atau tak, kita kena tunggu kita punya actual news yang keluar pada hari Rabu. Hari Khamis pula bank holiday untuk GBP. Manakala mungkin Euro, bank-bank lain buka melainkan bank tadi. Dan big impact news pula kita ada persediaan untuk NFP 8 suku malam untuk ADP non-farm payroll. So NFP akan berlaku pada hari Jumaat. Ini persediaan mungkin ADP punya jangkaan. Dan NFP untuk USD dijangka bertambah 295K banding dengan sebelum ni 247K. Okey, ini menunjukkan orang lebih ramai bekerja lah di bawah di dalam Amerika banding dengan bulan lepas. Ini berita baik untuk pada dolar. Pada hari Jumaat GBP cuti. So GBP cuti lagi, depa cuti panjang hari Khamis dan hari Jumaat. 8.30 malam hari Jumaat ni berhati-hati, big impact news menunggu tuan-tuan. NFP, siapa yang berminat yang hebat yang trader untuk news trader, insya-Allah ini adalah waktu tuan-tuan untuk membuat duit. NFP change dijangka berkurang. Ini tidak baiklah untuk US dollar. GDP kata positif tapi NFP dijangka berkurang. Ini tak bagus. Unemployment rate juga berkurang. Ini adalah tidak bagus. Unemployment rate berkurang adalah bagus. Ini jangan lupa. Every earning bertambah 0.1%, menunjukkan purata orang dapat gaji bertambah. Itulah kurang pada RM5 jadi RM6 tambah. Jadi minggu ni antara awal bulan, jadi memang ada NFP. Siapa yang peminat trader NFP boleh tinggalkan di ruang komen apa strategi tuan-tuan, kita boleh tahulah bersama-sama nak berkongsi dengan C4F ke mana tahu. Kan? Ya. Alright, tak apa, meninggalkan masa saya akan pass ke C4F untuk currency string meter. Okey, masih banyak C4F untuk Forex Factory. So saya akan share untuk currency strength ya tuan-tuan. Okey, nampak tak tuan-tuan? Semua nampak? Siapa nampak tak? Nampak. Alright, alhamdulillah. Okey. So tuan-tuan, untuk yang baru dekat sini, untuk currency strength kita pakai dekat sini dia banyak kita pilih finviz.com/forex.ashx. Selalu saya pakai yang ni lah. Untuk yang baru boleh tekan website ni untuk nak tengok currency strength. Kat atas ni banyak tau, dia ada news, scanner, mapping group, ya, forex, crypto. Tuan-tuan nak trade crypto, tuan-tuan boleh tekan crypto. Okay, untuk forex tekan je forex ataupun /forex.ashx tu selap di sini lah. Okay, simple saja. Okay, yang pertama kita akan tengok Euro USD. Alright, untuk Euro USD tuan-tuan, Euro USD kita lihat penguatan kepada USD. Okey, kalau tuan-tuan tengok itu adalah area swap zone. Area swap zone ni untuk daily menunjukkan penekanan untuk turun tu adalah tinggi, untuk dia cari bias adalah tinggi. Okey, kekuatan memihak kepada USD tuan-tuan, memihak kepada USD.
Okey, kalau tuan-tuan tengok dekat sini, betul-betul reject dia berada pada area swap zone lah. Dan kita jangkakan penurunan dia tu boleh sampai 1.0600 insya-Allah. Okey. So GU kita ada negatif 0.45%. Okey, iaitu USD lebih kuat daripada GBP. Kalau tuan-tuan lihat dekat situ adalah area resistance ya di daily area resistance di mana dia sampai area resistance sebelumnya tu. Okey, dia mula retrace. Dia mula retrace tuan-tuan, dia retrace nak patah balik mungkin ke level 1.2400. Okey. Untuk USD JPY, okey, penguatan kepada USD pelemahan kepada JPY. Kita tengok dia buat penurunan dekat kawasan support tu, lepas tu ada candle kapit dan ada rejection untuk rejection dekat situ. Maka keluarlah satu candle bullish yang besar. InsyaAllah sekarang ni pun candle bullish tu masih continue dan dia akan continue sampai 130.00. Alright. Untuk minyak kita ada positif 2.71%. Penguatan kepada minyak minyak warna USD sebanyak positif 2.71%. Iaitu kalau kita lihat dekat situ, sekiranya dia close candle tu dengan body, maka kenaikan dia boleh pergi sampai level 125.00. Tetapi pastikan dia close dengan body melebihi kawasan resisten di area 115.00. Baru dia boleh naik ke atas. Kalau dia tak boleh naik, dia buat ekor balik. Dia macam-macam semua benda boleh jadi selagi mana tak close Dia buat ekor balik, maka dia akan turun untuk cari 105.00. Itu saja. Buat masa sekarang memang nampak dia strong. Dan kalau dia close dengan body, maka dia boleh naik dengan lebih tinggi, iaitu ke level 125.00 insya-Allah. Okay, kita ada USD CAD tuan-tuan. USD CAD iaitu kekuatan minyak pada CAD sedikit saja sebanyak negatif 0.15%. Kalau kita lihat dekat sini, okey, kekuatan momentum penurunan tu masih kuat. Masih kuat dan insya-Allah sebab apa? Sebab sekarang USD tengah kuat sedikit, sebab tu dia punya penurunan nampak lemah. Dan pada saya penurunan ni masih boleh berlaku tuan-tuan. Masih boleh berlaku. Okey, masih boleh berlaku ke level 1.2500. Okey, U-Share kita ada positif 0.24%, iaitu USD lebih kuat daripada CHF sedikit. Dekat sini kita tengok kekuatan dia pun tidaklah terlampau nampak sangat. Tidaklah terlampau macam kita lihat. Kata nak terlampau kuat sangat pun tak juga Okey, tak juga sebab kita tengok belum ada lagi candle rejection yang kuat yang mengatakan bahawa dia akan naik. Okey, maknanya betul-betul rejection yang kuat. Okey, so kalau kita tengok dekat sini masih lagi momentum penurunan dan kemungkinan untuk dia turun ke level 0.9400 tu masih ada. Macam mana pun kena berhati-hati jugalah. AUD USD kita tengok kekuatan pada USD sedikit dengan banyak negatif 0.39%. Okey, 39%. So kita tengok dekat situ tuan-tuan ada satu area resistance yang sangat-sangat kuat. Yang sangat-sangat kuat menyebabkan kita tengok ada penurunan berlaku dan penurunan ini nampak gayanya kuat tuan-tuan. InsyaAllah sampai ke level candle kapit tu 0.700. Untuk gold pula kita ada kekuatan memihak kepada USD USD kita lihat dekat sekarang. Okey. Kita nampak pembentukan beberapa ekor tapi ekor dia tu tidaklah nak kata strong sangat pun taklah. Mungkin dia nak turun nak cari bias tuan-tuan dekat bawah tu dekat bawah tu balik. 1800.00. Alright, kita beralih kepada NZD USD. So kita ada NZD USD sebanyak negatif 0.75%. Okey, so kita ada kekuatan memihak kepada USD berbanding NZD. Okey. So dekat situ juga kita lihat nampak dia reject betul-betul dekat area resistance yang sangat kuat. Yang sangat kuat ada body body bearish yang sangat kuat kat situ. Maka resistance rejection dia tu nampaklah. Kita nampak kuat rejection dia tu mungkin dia akan sampai ke level 0.6400 atau mungkin bawah lagi 0.6200. Okey. So euro GBP kita ada negatif 0.10%. So tak ada apa ni sangat, maknanya consolidate lah. Keadaan dia consolidate, masih ada tak ada satu pun yang masih boleh break bearish candle dominan tetapi kalau ikut trend line tu kekuatan untuk naik tu masih ada walaupun slow. GJ kita ada positif 0.46%. Kekuatan memihak pada GBP. Jadi bila GBP nampak kekuatan dia tu memihak pada GBP. So sekarang ni kalau kita lihat candle sekarang ni dia tengah naik. Okey, kalau kita tengok dia naik memang nampak dia naik cantik lah. Kalau dia naik, kalau dia close dia kata dengan body bullish macam tu melebihi resistance sebelumnya, maka dia akan boleh pergi ke level 1630.
3 macam tu. InsyaAllah dia boleh sampai. Syarat dia kena close dengan body dulu. Untuk ni untuk daily kita ada Bitcoin negatif 0.57%. Kalau Bitcoin ni negatif tak sampai negatif 1 something something, maknanya lemah lah. Kita nak kata penurunan dia pun agak lemah. Okey. Kenaikan dia pun agak lemah. Tapi kalau ikut dekat sini momentum kenaikan dia tu masih ada. Itu saja yang boleh kita bagi tahu. Jadi kalau kita ikut ranking yang dari bawah ni ada ranking. Kalau tuan-tuan yang pertama kali tengok, kita boleh tengok ranking. Yang pertama kita tengok dekat sini yang paling kuat adalah CAD. CAD diikuti dengan USD, maknanya USD kuat lah. So JPY ni macam saya kata, dia anytime boleh duduk depan, anytime boleh duduk belakang. Minggu lepas dia duduk depan, minggu tu dia duduk belakang pula. Macam tu lah. Kena hati-hati dengan JPY punya pair. Okay. So USD kuat, lemah sikit CHF, lagi lemah AUD, lagi lemah GBP, lagi lemah Euro, lagi lemah USD, paling lemah JPY. Okay. So tuan-tuan buat decision pair mana yang paling cantik tuan-tuan nak trade. Betul Sifai no? Betul. Okay. So saya stop sharing dulu sekejap ya. Okay, terima kasih CPF. Betul. Jadi sebab macam trader-trader kita ni buatlah pilihan yang terbaik pair mana yang mungkin tuan-tuan nak trade, mungkin based pada battery ataupun currency strength, tuan-tuan boleh buat decision macam tu lah, mungkin membantu kan. Ya. Tepat sekali. Jadi untuk kali ni mungkin Canadian dollar boleh katakan strong sebab abang kata bank rate dijangka bertambah lah. Canadian Canada, kerajaan Kanada akan meningkatkan interest rate untuk Canada. Jadi ini adalah satu berita yang abang kata sangat-sangat baguslah untuk Canadian dollar trader. Siapa yang berminat untuk set up Canadian dollar bolehlah bersiap sedia lah. Mungkin ada set up yang menunggu tuan-tuan. Okey, seterusnya saya akan bacakan pergerakan indeks dolar pada tuan-tuan sekalian. Okey. Okey, untuk indeks dolar kita sudah sampai ke minggu 2 minggu lepas kita dapat lihat ada satu engulfing berlaku di time frame weekly. So apabila engulfing di time frame weekly ni, kita boleh katakan engulfing yang strong, terutama dia berlaku di puncak, dan minggu lepas dia berlaku satu engulfing, satu lagi candle sell. Ini menunjukkan satu confirmation bahawa price itu turun. Kalau tuan-tuan perasan ada di engulfing ni biasanya kalau diikutkan di kawasan bawah adalah lebih strong lah untuk jadi buy. Tapi kalau di atas ni dia strong jadi sell, dan kalau dia naik pun dia biasanya tak akan lebih pada previous high ataupun 105. Jadi untuk indeks dolar, pendapat saya dia akan continue bearish. At least sampai ke kawasan demand previous support dan previous resistance di sini saya 56.7. Itu insya-Allah dah sampai. Dan kalau kita tarik Fibo pun insya-Allah ke 50% lah, 97.085. So Fibo ni kita sudah mapping dari minggu lepas. Kita sedang standby untuk price buat rejection. Dan sekarang ni rejection dia reject 78.6% ataupun di area 101.550 di time frame daily weekly. So di time frame daily pula, adakah ini satu rejection yang kuat? Ya, bagi saya ya, sebab kerana ini adalah satu kawasan previous support yang sudah di break dan kita hanya tunggu dia reject untuk kali-kali kedua. Jadi pendapat saya mungkin buat kali pertama atau kali kedua, hari pertama hari kedua pada minggu ni kita akan dapat lihat rejection. Kalau ikutkan minggu lepas, semalam pun ada satu rejection solid di kawasan previous support di candle carpet, dan hari ini adalah satu retrace, dan insyaAllah pada US dollar dia akan buat penurunan. So di time frame H4 kita masih tunggu 18 minit. Sekiranya tuan-tuan dapat lihat candle dia 18 minit macam ni, tuan-tuan boleh close position lain, kerana ini adalah trend yang terdekat, trend bearish, dan ini di time frame H4 sebenarnya satu rejection yang strong. Cuma 18 minit dah kita perlu tunggu sama ada kita nak tunggu candle macam mana nak keluar. Jadi kalau candle keluar macam ni, ini ada shadow panjang di atas, dan dia punya body adalah body kecil, ataupun kita dari segi price action dia kita boleh katakan price cuba untuk naik, dan pada hujung-hujung sesi trading ada satu rejection, big boys masuk untuk tolak harga ke bawah. Dan untuk confirmation di time frame lebih kecil, ini adalah kalau dia close lagi 18 minit ni, kita kata ni candle doji lah.
kena gravestone lah. So gravestone dia akan jatuh lebih bawah. So rejection kita dapat lihat di H1. Dia berlaku candle kapit dan sekiranya candle H1 kali ini 18 minit ni menunjukkan satu lagi candle bearish, besar kemungkinan untuk price dia sideway test ke 101.3 kawasan support di time frame H1 je. So jadi kalau tuan-tuan rasa setuju dengan sebenarnya analisa, tuan-tuan boleh cari setup sell di US dollar lagi 18 minit. Tengok rejection kuat ni, tapi candle masih belum close, apa-apa boleh jadi. Kalau candle close, tuan-tuan boleh standby untuk jadi sell. Cari sell dalam 101.4 ataupun 101.3. Jadi kalau tuan-tuan ada buy dolar tadi, tuan-tuan boleh close posisi ataupun tuan-tuan boleh cari setup lain untuk sell. Kalau sell ni dia boleh jadi 2 ni sebuah satu, tak silap, kalau kita tuan-tuan pandai cari pair. So tips untuk cari pair, sekiranya ada rejection macam ni 1.79 tak cantik kan. So tips untuk tuan-tuan cari pair adalah sekiranya tuan-tuan tengok indeks dolar ni dia strong atau dia lemah macam ni, tuan-tuan cari buka ke currency strength meter tu, tengok pair mana yang lebih kuat daripada US dollar. So pair yang lebih kuat dari US dollar ni, tuan-tuan tengok pula di charta tu, compare dia punya pergerakan sama ada dia di kawasan support atau di kawasan resistance. Kalau rejection tu berlaku di kawasan support dan resistance, insya-Allah dia penurunan tu akan lebih jauh, kita boleh predict dia akan cari kawasan support lah. Kalau pair tu USD di depan, dia akan turun. Kalau USD di belakang, dia akan naik. So rejection kita dapat kuat ni, dapat lihat di time frame H1 ni agak strong. Kita akan zoom ke time frame M30. Berlaku engulfing lah pada 3 candle M30 di belakang tu, dan ni satu confirmation break. Kalau dia lagi 15 minit dia close macam ni, tuan-tuan boleh instant sell dolar lah, pendapat saya. Alright. So kalau dari segi M15, nampak gaya ada head and shoulder kecil lah, lebih kurang head and shoulder kecil, dan tuan-tuan boleh target ke kawasan swap zone lah kat sini. Previous support ni jadi kawasan previous resistance dan previous support semula. InsyaAllah kalau dia turun kat sini, confirm dia akan test lah. Dan kalau tuan-tuan rasa kalau di time frame ikutkan di weekly ni, memang dia nak turun jauh lah kalau ikutkan engulfing, dan at least dia akan turun ke 99 lah. Cuma di time frame lebih kecil ni, confirmnya dia turun sampai ke 101.6. Dan kat sini dia mungkin akan buat main-main sebelum dia turun semula lah. Kerana ni merupakan satu swap zone. So swap zone ni, kalau tuan-tuan perasan, ni contoh swap zone lah. So swap zone, kalau tuan-tuan tak ke belakang pun sama juga, dia akan touch. Ni swap zone. Previous support, jadi dia break, price turun lagi, dan ini menjadi previous resistance. So apabila dia turun break, dia akan naik balik ke retest turun. Naik, touch. Naik, dia reject. So bila dia break balik atas ni, dia naik. Ini dia punya konsep pemahaman kita lah. Ini swap zone punya role dalam financial trading. So lagi 15 minit, kita kena tunggu dia punya pergerakan macam mana untuk indeks dolar, untuk kita cari posisi yang lebih cantik. Dengan M15 nampak dah dia patah, mungkin dia akan naik sekejap standby di M5 lah untuk kita scalping sell dulu. Seterusnya kita akan lihat gold. So gold ni saya akan macam biasa saya akan buat top down analysis di time frame weekly. Dan di time frame weekly, apa yang kita dapat lihat adalah satu pattern double top. So double top di weekly di sini, double top. Previous rejection dia ambil ke previous high 2077. Kat sini yang the next mula sampai 2068, dia tak mampu close di atas 2075, dan kita dapat lihat price sedang reject. Dan price turun buat 3 minggu ke sebulan punya pergerakan price turun, dan pada 2 minggu lepas kita dapat lihat satu rejection semula di kawasan previous last candle bullish yang kat sini. So kat sini ada demand zone, price pick up demand dan dapat naik lah. So untuk minggu ni pula, kita boleh kata kita kena tunggu reaction dia macam mana. Lebih cenderung kata dia nak main sideway dulu sebelum dia turun. Kerana kalau ikutkan dia punya kawasan support yang ultimate dia boleh sampai 1699, 1700 kat situ. Kerana di sini pernah jadi kawasan support. Jarum pun pernah sampai. So area-area sini saya jangkakan kalau dia nak turun sampai sini. Untuk dia naik di time frame weekly bagi saya susah lah. Sebab
double bottom punya rejection ni masih belum complete. Okey. Bagi saya double rejection punya pattern ni masih belum complete. So kalau kita tengok RSI, saya rasa boleh dapat divergence. So RSI di time frame lebih besar lagi cantik lah. So RSI pun bacaan sekarang adalah 40. Berapa? 46.92. Ini menunjukkan dia punya kata apa? Momentum atau dalam momentum sell, RSI di bawah 50. Dan price action pun dapat lihat walaupun candle dia jump tinggi tapi dia punya RSI dia lemah. Kita dapat lihat dia punya puncak ni, dan puncak ini sangat-sangat berbeza lah banding dengan sini. So ni yang saya katakan divergent. Nampak dia naik macam tu. Nampak dia tak naik lah, dia macam flat. Tapi kat sini nampak dia turun. Dan insyaAllah trend masih lagi overall secara bearish lah. Trend bearish. Kita dapat lihat kat sini di time frame weekly akan berlaku sedikit penurunan kalau menggunakan indikator RSI ni. Di time frame daily pula ada kenaikan ni, rejection kita nampak pada 13 Mei, 16 Mei kat situ minggu lepas. 2 minggu lepas kita dapat lihat rejection dan price makin naik. So rejection ni bagi saya boleh sampai ke kawasan 1915. Pernah jadi previous support. Kalau saya buka ni ada, tak ada. So pernah jadi previous support 1915, 1920. Sini adalah antara poin-poin yang gold boleh sampai sekiranya dia buat correction sebelum dia sambung turun, kerana bagi saya kenaikan ni masih belum kuat lah, masih belum habis. So kalau ikutkan di time frame H4 kita dah boleh nampak dia punya pattern penurunan ni sudah break. So apabila pattern penurunan break, dia akan buat kenaikan. So jangkaan sebelum ni saya jangka dia akan turun tapi dia kena close Saya bagi analisa dia kena close di bawah 1836, 1839 baru dia boleh jadi satu sell. Jadi apa yang berlaku sekarang, tuan-tuan boleh buy semula lah. So kalau tuan-tuan buy, stop loss tuan-tuan kena di bawah 1836. Ada masalah. Kita dapat lihat tadi indeks dolar dah start nak melemah semula. So tuan boleh standby buy, stop loss kat sini. Okey, kat sini rasanya tuan-tuan boleh target dua ni sebuah satu lah, macam tu. Tak boleh target tinggi-tinggi, just previous resistance 1866, kita dapat dua ni sebuah satu, tuan-tuan boleh standby seperti saya kalau tuan-tuan boleh ikut. Okay, stop loss kita dalam 103 pip and kita punya TP kita dalam 221 pip. Siapa yang ada money management yang cantik boleh follow. So kenapa saya kata boleh buy di sini? First, trendline sudah patah. Ini menunjukkan kawasan trendline ni kita punya trendline sudah patah dan akan berlaku sedikit correction untuk naik. So correction untuk naik ni kita dapat lihat pattern ni tidak terbentuk. Maksudnya dia tak retest buat double bottom. Dan apa yang berlaku sekarang ni, price masih boleh hold kita punya kawasan support di yang saya tandakan ni. So support ni adalah merupakan satu orang kata kawasan SWOT zone. Pernah jadi support, dia break, dan ini pernah jadi support, pernah jadi resistance SWOT zone lah. Complete sifat-sifat SWOT zone. Dan apabila buat sini kita dah boleh katakan ini dia buat base. Buat base untuk H4 ni berapa candle. Kita tengok kat sini dalam 52 candle. Ini boleh kita sebagai kategori yang kuat lah untuk dia reject. So sekiranya dia boleh naik semula, tuan-tuan boleh target ke previous resistance yang pertama. Ni TP utama kita. TP kedua kita adalah SWOT zone yang kedua. So SWOT zone yang kedua adalah kita ambil, tak perlu ambil tinggi sangat, dalam 1900 macam tu dah okey dah. Ini previous support kita lah. Tuan-tuan boleh tanda mana kawasan support, mana shadow yang tak akhir pada pergerakan sebelum ni dan pernah jadi kawasan resistance, kat situ dah kita target. Ini TP pertama kita 1866, TP kedua kita adalah 1880 untuk gold. Okay, untuk gold play safe dalam dua ni sebuah satu dah cukup. Ambil resistance yang terdekat. Kalau tuan buka dua lot, lot pertama tutup kat sini, lot kedua tutup kat atas. Kalau jadi buy lah, tak jadi buy dia kena stop loss, kita punya rugi. Okay, walaupun nampak ini shoulder tapi berdasarkan time frame top down analysis tadi kita dapat lihat mungkin ini correction yang orang kata apa, dia reject, betul-betul dia reject kawasan support yang untuk naik. Bagi saya dia akan naik lah. Jadi kalau tuan-tuan nak lebih selamat, stop loss letak lebih jauh sikit lah. Kadang-kadang dia memang akan buat shadow di area sini, untuk boleh letak jauh sikit kalau tuan rasa nak selamat.
Tapi kalau dia turun juga, memang tak ada rezeki dah menunjukkan gold akan melemah. Boleh Sifaif? Faham, mantap. Jadi saya akan pass ke Sifaif untuk buat analisa pasaran. Okey, maksudnya CPS untuk indeks dolar dan juga gold. Okey. So saya akan buat untuk euro USD tu kan. Sekejap saya share screen dulu. Okey, nampak saya baik ni apa ni? Screen. Nampak. Okey. Tuan-tuan okey tuan-tuan, kali ni saya nak tengok euro USD. Okey, kita faham euro USD. USD sekarang dikatakan strong. Okey, bila kita di daily dikatakan strong. Okey, so kita akan tengok di daily dulu. Kita akan tengok di daily. Alright, kita lihat kat sini Okey, ini di time frame H4 Di time frame H4 kita boleh lihat di sini kita nak kata mula-mula dia ada buat bukan rejection lah, dia ada buat pull back lah, dia nak naik balik untuk nak test kawasan atas ni. Okey, and then candle ini masih belum close tuan-tuan, masih belum close. Okey, kita kata masih belum close. Bila kata keadaan masih belum close, maknanya belum genuine mengatakan body ni kemungkinan besar akan break level ni. Okey, kalau kita tarik trendline lah di H4. Kita tarik trendline sama-sama tuan-tuan di H4. Okey. Kita nak bincang pasal euro USD kan. Okey, kita akan tarik trendline. Okey, nampak. So dia sudah break trendline. Alamak, hilang pula dah. Ya, saya buat sekali lagi. Okey. Nampak? Dia sudah break trend line mengatakan kekuatan untuk dia nak turun adalah sangat-sangat tinggi. Okey, di tambahan pula kita ada news yang sangat strong yang mengatakan USD tengah kuat. Okey. Tuan-tuan tengok ni di H4. Nampak tak? Area yang dia reject ni adalah area very high volume area resistance. Resistance support become resistance yang sangat kuat. Okey, yang sangat kuat. Saya tandakan dulu. Okey. So, iaitu di area sini. Area DH4 yang sangat kuat, di mana kenaikan dia sudah sampai tahap ni. Okey. Bila sampai tahap ni, kita tengok dia dah betul-betul reject, dia tak boleh tembus. Dia terus break trendline dia. Trendline dia dah lama dia ikut. Bila dia break, dia akan cuba cari jalan untuk test. Okey. Faham Dia akan cari jalan untuk test. Tak semestinya dia akan test area trendline. Tak semestinya. Dia juga boleh test area key level point ataupun high volume area sebelum dia nak retrace. Sebelum dia nak turun balik. Itu masuk retrace semua. Dia tak semestinya nak retrace balik trendline tu. Okey. Antaranya adalah sini, kita tengok. Ini area candle kapit. Saya pun warna kuning nampak clear lagi. Nampak area yang mungkin dia retrace ataupun area di atas ni betul-betul dengan trendline ni. Dia ada dua area. Kemungkinan dia nak naik sikit lagi pun boleh, ataupun kemungkinan dia dah tak boleh nak naik pun lagi kuat. Sebab dia sudah test, dia sudah capai. Kalau tuan-tuan tengok di time frame lebih kecil, dia sudah capai. Sudah sentuh dekat sini. Okay. Alright. Bila sudah sentuh, bermaksud dia sudah SOP trendline dia sudah dipatuhi secara tak langsung. Okey, bila jadi macam tu, bermaksud keadaan dia untuk dia nak turun ke support yang belum lagi dia test adalah sangat-sangat tinggi. Tuan-tuan dapat tuan-tuan dapat, kita tukar pada line chart. Okey. Di line chart ni bukan ada apa pun. Kita nak cari area support yang berkemungkinan dia akan turun dan test. Okey. Tengok nampak dia turun 1, 2, ni kuat ni balik ni. Maka dia akan patah balik naik mungkin sampai level ni. Dia ada ekor dia pun dah kena dah. Dan insya-Allah dia akan turun untuk cari level ni. Saya tandakan tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kita berwarna oranye. Level yang seterusnya, kita ambil lagi horizontal line. Level ni level yang sangat-sangat kuat. Level ni pun kuat, ni balik ni.
level ni dan juga level di sini, di bawah ni. Lagi satu. Saya tandakan. Ini tuan-tuan tengok di DH4. Okey. Jadi, untuk H4 ni kita convert balik kepada candle. Apa yang boleh kita bagi signal adalah kalau tuan-tuan nak entry kan, kalau tuan-tuan nak entry, tuan-tuan boleh letak sekarang ni kalau tuan-tuan nak entry, tuan-tuan dah boleh instant sell pada saya lah. Kalau tuan-tuan kurang confident, tuan-tuan tunggu dia retrace sampai area atas ni. Tapi sebenarnya sekarang dah boleh instant sell. Okey, dah boleh instant sell lah tuan-tuan sekarang ni. Okey. So macam ni kita buat. Okey. So, sini area cantik tuan-tuan. Sebab dia betul-betul dah test balik dah. So, tuan-tuan boleh instant sell dan tuan-tuan boleh letak TP tuan-tuan dekat support yang valid di bawah ni. Sebenarnya bawah ni ada lagi valid dekat area sini. Maknanya ni area lah, area support yang very high volume lah. Maknanya area yang berkemungkinan besar untuk dia nak sampai, iaitu area-area yang saya tandakan ni lah. Area-area sini, area-area yang berkemungkinan besar untuk dia nak main, nak patah balik. Ni area-area sini, area yang memainkan peranan. Okey, so TP tuan-tuan dekat sini pun dah cukup memadai. Kalau nak letak bawah pun lagi memadai. Okey, stop loss dia boleh letak di atas ni. Stop loss boleh letak di atas ni. Maknanya kalau stop loss tu tuan-tuan faham kan? Maknanya warna kuning tu entry, oren tu BE dan TP. Stop loss saya buat atas tu. Saya buat warna merah, tuan-tuan faham ni tak? Warna merah. Stop loss nampak ni. Ni area ni kan tuan-tuan letak atas ni, tak apa. Nampak tak? Ini stop loss kita buat warna merah menyala. Itu stop loss dia. Faham tak? Sini boleh sell. Boleh sell dan TP tuan-tuan di sini. Ni BE dan entry. Ini stop loss. Okey? Stop loss. Okey. Itu untuk Euro USD. Boleh kan? Okey, untuk USD DH4. Saya nak bincangkan juga Euro USD di time frame M15. Okey. Euro USD di time frame M15. Dia nak bincangkan untuk yang geng-geng kaki scalping. Ada geng-geng kaki scalping kat sini kan tuan-tuan kan? Okay, mesti ada. Dia banyak jenis-jenis trader kaki scalping pun ada. Tuan-tuan tengok kita lihat tuan-tuan dekat sini. Nampak? Ada satu rejection yang betul-betul padu, betul-betul kuat. Dan rejection dia betul-betul dekat area sini. Jadi untuk kaki scalping, untuk geng-geng scalping, nampak ni? Ni benda apa ni? Okey, untuk geng-geng scalping, saya buang ni benda apa ni? Oh, ni anak panah tadi dia pergunakan. Okey, untuk geng-geng kaki scalping, dia ada rejection tuan-tuan. Bila tuan-tuan tengok dia turun, dia reject macam ni, echo macam ni, bermaksud standby lah tuan-tuan. Momentum penurunan dia sangat-sangat kuat. Sangat-sangat kuat tuan-tuan. Okey. Di mana tuan-tuan hanya perlu cari key level point yang paling tinggi untuk tuan-tuan letak sebagai stop loss. Faham maksud saya? Saya tandakan. Ni boleh lah. Okey, nampak ni. Ni boleh jadikan sebagai sini. Stop loss. Ini stop loss tuan-tuan. Boleh letak stop loss dekat sini. Kita buat warna ni di time frame M15 Kita buat warna merah menyala ni. Tak menyala pun. Bagi menyala lagi. Dalam ni kita bagi menyala, merah menyala. Buat merah lagi menyala pada tu. Tuan-tuan kita nak buat color bagi tuan-tuan faham. Tak apalah. Okey. Okey, sini tuan-tuan boleh letak sebagai stop loss. Kalau untuk tuan-tuan main scalping lah, sini tuan-tuan boleh sell. Macam mana pergerakan dia? Di mana tuan-tuan boleh tengok ke belakang. Kita tengok ke belakang. Nampak tak? Ni satu area support yang kuat. Ini pun satu area support yang kuat. Ni boleh buat BE dia. Saya tandakan kat tuan-tuan. Sama-sama kita tengok. Saya nak bagi kat signal untuk yang kaki scalping kan, kalau ada. Nampak ini satu. Saya buat warna biru lah kaki scalping.
Satu lagi letak kat bawah. Itu letak BE yang tu buat BE. Satu lagi buat kat sini. Area sini tuan-tuan. InsyaAllah. Ni pun BE Dan satu lagi TP dia mesti di bawah ni. Tuan-tuan tengok template besar kan? Ini template kecil kan? Nampak? Nampak dah ni? Area yang sangat-sangat padu, sangat-sangat kuat. Tahan ya. Tahan ya. So, satu sampai sini. Saya pun ada buat entry tuan-tuan kat sini. Alright. So, kita bagi sama-sama. Situlah maknanya sama lah tuan-tuan. So, untuk anak panah dia, buat macam ni. So, di sini ada rejection. Tuan-tuan entry je. Sell sampai sini. Okay. Sampai situ. Stop loss tuan-tuan di atas ni. Boleh survive tak? Boleh survive. Okey. Saya nak bagi untuk Europe ni saja. Untuk 2 time frame. Dah. Okey, cantik. Jadi saya akan cover untuk minyak sebatang. Dulu mungkin kalau sempat kita satu pair lagi, kalau tak sempat kita akan close sebenarnya. Betul. So kalau tuan-tuan ada sebarang persoalan, tinggalkan di ruangan komen page MFM TV Online. Kita akan monitor kat situ. Okey, untuk minyak kita punya mapping masih kita kekalkan pada sejak minggu lepas. So dari segi top down analysis kita dapat lihat kat sini di time frame weekly masih belum kelihatan shadow, jadi ada kemungkinan untuk minyak turun sebentar. Jadi kepada yang hold minyak, kita akan tengok sama ada tuan boleh hold lagi ataupun tak. So lepas berlaku volatility, minyak terus naik dan sejak sebulan lepas kita dapat lihat kenaikan berterusan. 2 bulan lepas minyak terus naik dan sekarang ni pada tanggal 115.91 dolar per barrel. Di time daily kita dapat lihat mungkin kenaikan ni akan berlaku di puncak, tapi masih berbaki. Hari ni trading session masih berbaki dalam 6 jam. So sekiranya 6 jam ni tuan-tuan dapat lihat daily dia buat candle macam ni, tuan-tuan boleh instantly close by position kerana ini dah satu rejection candle yang kuat. Tapi kita kena tunggu daily candle close macam mana. Sekiranya dia close macam ni, shadow panjang, body kecil, standby lah kerana pada esok hari minyak akan turun. Dia macam ni lah, candle kecil, body, shadow panjang, dan kita dapat lihat candle minyak akan turun lah pada esok harinya dan berterusan 2-3 hari. Rejection ni kita kena standby, kita kena lihat di time frame lebih kecil lah, pattern apa yang terbentuk. So di time frame mesh 4 lagi 3 jam, sekiranya pattern ni keluar, ini kita dapat lihat satu orang kata confirmation untuk minyak sell, dan tuan-tuan boleh letak standby sell limit antara 117.36 hingga 116.89. So di sini ada kawasan yang cantik untuk kita untuk minyak turun. Dan kenaikan ni dia penurunan dia akan bersifat sementara kerana bagi saya dia sudah break previous high dan wave ni dijangka dia akan retest ke area 50% baru dia akan sambung naik. Di time frame H1 rejection adalah sangat strong di area sini. So kita buka balik mapping kita sebelum ni. So mapping kita adalah dia masih bergerak secara atas dan ini adalah satu rejection cell. Dan kalau ikutkan rejection ni, sebenarnya kalau kita bercantikkan balik, dia akan sampai lah trendline ni. Trendline ni kita boleh adjust balik kerana kita kena ikut keadaan trading dekat market semasa. So kalau tuan-tuan tanda dari shadow ke shadow, ultimate shadow, tuan-tuan akan dapat lah rejection ni berlaku kat mana. So dia masuk, dia keluar kejap dan dia masuk balik ke dalam kita punya trendline tu. Dan kenaikan ni seperti saya sudah tak valid, kita kena fokus setup sell kerana dia sudah masuk dalam trendline. So untuk setup sell sebenarnya saya lebih suka kalau dia retest mula ke dalam area previous support, yang manual support kita feel lebih kecil. Kat sini tuan-tuan boleh letak entry. Kalau dia retrace, dia akan turun balik. So stop loss tuan-tuan di atas shadow terakhir dalam 200 pip. Stop loss TP mungkin tuan-tuan boleh ambil ke kawasan sini. Net ratio yang kita dapat 1.94. Kalau tuan-tuan nak entry menggunakan kita punya SOP kita,
break, tunggu dia retest baru kita akan masuk. So kenapa kita ambil TP kat sini? TP sini merupakan satu kata previous resistance dan dia buat base kat sini. Ini adalah petanda yang minyak dan harga ni dia akan turun sementara kerana dia sudah break previous high. Ini higher high dia sudah break, dan dia punya penurunan ni insyaAllah sampai sini. Kalau dia retest channel ni lagi cantik lah. TP2 kita adalah kawasan swap zone kita, TC yang kedua di sini yang kita tandakan 111 hingga ke 110. Ini TP pertama, TP kedua kita di sini. Ya. Alright. Jadi di time frame H1 saya punya setup macam ni lah. Bukan instant lah, ini setup pending order sell limit di kawasan 116.95. So sebab saya kata sell, dia sudah break previous resistance dan insyaAllah dia akan buat retest mula lah. So pattern yang kita nak lihat adalah dia bergerak macam ni. Kita kira kawasan yang berlaku rejection ni adalah macam pattern macam ni, dan apabila dia break, tuan-tuan kena standby sell di kawasan ini. So dia masuk balik, dia akan jadi sell, dan kadang-kadang dia akan retest lebih, dan syarat dia tak boleh close di atas previous resistance kat atas ni lah. Macam ni dia naik juga tapi tak sampai ke kawasan paling tinggi lah. So kalau dia close ke atas ni, maksudnya pergerakan sell ni dah tak valid, dia akan jadi buy. Ni kita kena faham maksudnya kenapa kita letak stop loss yang tinggi walaupun kita confident dia nak turun. Okay, ini nampak dia dah first wave yang break. So first wave break, ini maybe api dia akan buat correction naik. Sini kita punya entry sell. Okay, ini SOP kita lah. Macam ni kita harap dia jadi pattern yang sama. Boleh Zafar? Mantap. Okay, untuk minyak saya punya analisa setakat ni saja kot Zafar. Ya betul Sifat. Ada apa-apa pesanan kat Zafar? Kalau adakah Zafar nak buat satu lagi ataupun kita nak close? Okey, tak ada, kita bagi pesanan je lah. Okey, tuan-tuan, untuk setup kali ni kita bagi yang apa yang kita faham Sifat lah. Jadi tuan-tuan yang mana baru tu kan tengok, boleh pakai ni. Apa yang setup saya kan, contoh kan. Tuan-tuan boleh ikut lah. Kalau kata ada perbezaan, tuan-tuan ikut yang mana lebih baik. Itu je. Ini sekadar perbincangan dan juga sekadar kami nak bantu saja. Nak bantu untuk share pendapat je kan. Share pendapat untuk kawan semua kan. Kawan-kawan boleh share pendapat juga dekat ruangan komen, tak ada masalah. Sama-sama kita tukar-tukar pendapat Okey, kita ni manusia bukan perfect mana ni pun tapi kita ada at least kena ada ilmu sedikit untuk nak trade ni. Okey? Betul. Okey. So kita di penghujung rancangan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kelemahan daripada kami berdua, kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.